Salam sejahtera, salam reformasi. Nama saya Dr. Roland Chia Ming Shen, calon Dun Inanam N13 Sabah. Saya umur 42 tahun, seorang isteri dan 3 orang anak. Saya adalah seorang doktor pergigian berkelulusan daripada University of Newcastle upon Tyne, England, United Kingdom. Saya juga berkelulusan dalam bidang teologi atau agama daripada Glasgow Bible College di United Kingdom. Selepas pengajian saya, pergian saya daripada luar negeri, saya telah berkhidmat sebagai pegawai pergian community di Queen Elizabeth Hospital dan juga sebagai pegawai pergian di Jabatan Pesakit Luar Queen Elizabeth Hospital. Selepas 2 tahun berkhidmat, saya telah memulai klinik pergian swasta saya di Sabah. Dalam bidang politik, saya dilantik, saya menyertai Parti Keadilan Rakyat pada tahun 2008. Pada tahun 2009, saya dilantik sebagai Bendahari Agung Parti Keadilan Rakyat Negeri Sabah. Pada tahun 2010, saya dipilih menjadi ahli Majlis Pimpinan Pusat Nasional atau Elected Supreme Council Member. Pada tahun yang sama juga, saya dilantik sebagai Setiausaha Negeri Parti Keadilan Rakyat Sabah. Dalam bidang agama, saya sejak tahun 2000, saya telah melayani secara kehormat atau pemimpin kehormat di Gereja Anglican All Saints Cathedral. Dalam bidang NGO, saya telah dianugerahkan sebagai the Most Young Outstanding Person Award oleh JCS International dalam bidang sukarelawan humanitarian. Hasrat saya mengikuti atau berkecimpung dalam bidang politik hanyalah satu, yaitu ingin membawa perubahan kepada rakyat Sabah dan khasnya di Malaysia. Sabah dan Sarawak dan Semenanjung Malaysia atau Tanah Melayu pada 50 tahun yang lalu telah bergabung menjadi Malaysia pada tahun 1963. Ini adalah satu gabungan sepakat atau partnership. Sudah 50 tahun kita merdeka sebagai sebuah negara. Tahun ini adalah tahun 2013. Tapi setelah 50 tahun yang lalu sudah berlalu, rakyat Sabah, khasnya dan Malaysia masih dalam keadaan yang ditindas, dalam keadaan yang disekat, dalam keadaan yang amat perit sekali. 50 tahun sudah berlalu. Rakyat Sabah masih di bawah dalam tahap kemiskinan yang kedua termiskin di seluruh Malaysia. Malangnya, walaupun Sabah mempunyai hasil galian yang banyak, minyak, gas, kelapa sawit, kayu balak, tetapi masih ramai penduduk Sabah masih belum mendapat kemudahan infrastruktur yang baiknya. Saya telah melawati kampung-kampung dan juga di Pekan Inanam, di Pekan Talipuk, di Pekan Mengatal, iaitu di bawah Dun Inanam. Malang sekali hati saya amat terguris. Saya sedih menampak keadaan orang kampung yang masih bersusah payah untuk mencari nafkah. Dan dari segi itu, saya ingin dalam keadaan inilah rakyat harus sedar. Setelah 50 tahun Barisan Nasional telah berkuasa, rakyat Sabah masih dalam keadaan yang susah. Contohnya, anak orang muda sekarang masih terpaksa membayar PTPTN loan selepas menamatkan pengajian tinggi. Anak muda tidak dapat kemudahan untuk membeli rumah tersendiri. Ada yang mereka dari kampung berhijrah ke bandar, terpaksa menyewa sebuah bilik kecil dan dikongsi oleh 6 orang atau 7 orang dengan tujuan menjimat. Anak muda tidak mampu membeli kereta.
Anak muda tidak mampu membeli motosikal. Anak muda tidak mampu menolong menyarah hidup ibu bapa mereka yang sekarang tinggal di kampung, yang mana tanah-tanah mereka sekarang pun diambil oleh kerajaan Barisan Nasional. Contohnya, apabila kerajaan SAPP Barisan Nasional memberi 17 konsesi kepada 17 syarikat besar. Setiap konsesi beribu-ribu hektar atau berpuluh-puluh hektar dengan tujuan untuk memajukan tanah, untuk menaikkan taraf kehidupan anak-anak orang asal. Tetapi malangnya, banyak tanah di bawah konsesi FMU atau Forest Management Unit adalah tanah orang asal. Tanah orang asal yang mana mereka hanya terpaksa menggunakan tanah untuk menjalankan hidup atau mencari nafkah. Tetapi apabila tanah FMU diberi kepada kroni-kroni atau syarikat-syarikat besar, tanah mereka dirampas, tanah mereka dibakar semata-mata untuk membuka perladangan yang besar. Saya amat sedih sebab tanah orang asal kita diambil dan dirampas oleh kerajaan Barisan Nasional yang tidak berhati rakyat. Selain daripada itu, ramai penduduk Sabah, khasnya di kawasan pedalaman, masih tidak mempunyai kad MyKad atau kad pengenalan. Disebabkan oleh keadaan logistik yang teruk sekali, mereka tidak mampu pergi ke pejabat pendaftaran negeri yang paling dekat untuk memohon MyKad. Malangnya juga, ramai kaum Tionghoa yang telah menetap di bumi kita Sabah dan Malaysia sejak kemerdekaan masih belum mendapat hak kerakyatan mereka dan masih mendapat kad merah IC atau permanent status. Akan tetapi, sejak 10-20 tahun yang lalu, ramai pendatang asing yang datang ke Sabah keesokan harinya mendapat IC dan terus melonjak menjadi Bumi Putera Sabah yang kelas pertama. Ini sepatutnya tidak sepatutnya berlaku di bumi kita Sabah. Rakyat Sabah yang asal, rakyat penduduk di kampung harus diberi keutamaan. Bukan mereka yang diberi IC semata-mata untuk tujuan politik mereka yang berkuasa. Jadi rakyat Sabah harus ubah, rakyat Sabah harus sedar. Pakatan Rakyat atau Parti Keadilan Rakyat adalah satu-satunya parti yang mempunyai kapasiti, yang mempunyai kemampuan dan keupayaan menjadi kerajaan pusat Pakatan Rakyat dan kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Pada 3 bulan yang lalu, sebuah research center, Merdeka Center, membuat tinjauan atau pantauan di negeri Sabah. 60% daripada rakyat Sabah inginkan perubahan dari segi di pusat dan juga inginkan perubahan di negeri, yang mana mereka inginkan kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Sabah seperti yang telah dijayakan di Pulau Pinang, di Kedah, di Selangor, di Kelantan dan di Perak dengan satu masa yang lalu. Dalam isu-isu mengenai Pekan Inanam atau Dun Inanam, setelah melawati dan mendengar suara hati warga Inanam, saya amat sedih setelah Barisan Nasional telah berkuasa di sana, mempunyai ahli Dewan Undangan yang dipilih. Keadaan Inanam masih mempunyai masalah yang perit. Pertama, keadaan lalu lintas atau traffic jam sepanjang masa dari pagi sampai malam. Di semua entrance di Pekan Inanam, di Talipuk dan di Magatal. Keadaan ini tidak harus berlaku sebab dengan bertambahannya penduduk, sepatutnya infrastruktur akan berkembang dengan bersama-sama. Ini menunjukkan bahawa kegagalan Barisan Nasional dalam membuat blueprint di atas Pekan Inanam, Pekan Talipuk dan Pekan Magatal. Selain daripada itu, keadaan banjir yang berleluasa di Inanam. Ya, saya pada hari Ahad yang lalu,
apabila hujan telah menurun dengan sekuat-kuatnya, seluruh pekan Inanam, Menggatal, Telipuk dan di kampung yang bersekitaran dilanda banjir. Setelah 50 tahun, keadaan ini tidak harus berlaku. Artinya, infrastruktur yang diberi kepada warga Inanam ini adalah tidak cukup atau gagal menunaikan janji-janji mereka kepada warga Inanam. Selain daripada itu, keadaan security keselamatan. Rakyat warga Inanam, biarpun di kampung atau di bandar, di pekan, mereka merungut bahawa keadaan security yang amat lemah sekali, banyak berlakunya kes kecurian dan rompakan. Ini tidak harus berlaku sebab Pekan Inanam adalah di bawah naungan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Apabila diberi mandat atau dipilih sebagai Adun N13 Inanam, saya berjanji akan menolong memperkembangkan pekan-pekan di Inanam dan juga kampung-kampung di Inanam. Antaranya ialah yang pertama, kita akan memodernkan pasar tani atau pasar malam di Inanam, pasar tamu di Telipuk, pasar tamu di Menggatal. Kita akan memodernkan pasar-pasar ini supaya orang-orang kampung atau luar bandar dapat turun ke pekan-pekan untuk menjualkan hasil mereka dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang mana adalah business friendly. Saya juga akan berjanji menjadikan pekan-pekan ini atau pasar-pasar tamu ini sebagai destinasi pelancongan. Yang mana kita tahu bahawa sektor pelancongan adalah sektor yang kedua terbesar sekali di Sabah. Jadi ini adalah salah satu cara kita boleh menaikkan taraf sosioekonomi penduduk luar bandar di Inanam. Selain daripada itu, saya akan juga membuat suatu blueprint secara berseluruhan. Selain daripada itu, saya juga akan membuat blueprint mengenai menyelesaikan kesesakan jalan raya atau lalu lintas traffic jam yang semakin meluasa daripada jalan lintas ke Kelombong, ke Inanam, ke Menggatal, ke Telipuk. Blueprint ini memang dapat dijalankan jikalau kerajaan prihatin. Yang ketiga, masalah kronik banjir di seluruh kawasan Inanam dan di luarnya harus ditangani. Ini juga saya akan membincang dengan pihak-pihak berkuasa, dengan semua warga Inanam, bagaimana untuk menangani masalah banjir yang selalu berleluasa di Pekan Inanam. Selain daripada itu, kita akan cuba memperkasakan anak-anak orang muda di Inanam, yang mana kita tidak mau anak-anak muda di Inanam selalu mempunyai masalah dari segi mencari pekerjaan, dari segi untuk mempunyai hak ekonomi dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Terdapat banyak peluang untuk anak muda kita di Inanam, peluang yang baik supaya mereka akan dimartabatkan, diperkasakan menjadi seorang usahawan atau seorang majikan, adalah seorang pekerja yang berkebolehan dan juga dapat mendapat pendapatan yang jauh lebih daripada tahap kemiskinan. Janji ini boleh dicapai dengan kerjasama dengan saya, dengan warga Inanam dan dengan pihak berkuasa. Jikalau Pakatan Rakyat, Parti Keadilan Rakyat diberi mandat untuk menjadi kerajaan negeri Sabah dan juga kerajaan pusat di Putrajaya. Sekian saja, terima kasih.